Jika kau dapat lepaskan diri, kau menang. Bagaimana? Mahukah kau biarkan aku melakukannya padamu? Di sebuah gimnasium di Pangkalan Udara Tentera Amerika di Malaysia, suara Inggris yang penuh angkuh bergema. Seorang pegawai wanita Amerika yang berbadan tegap melebihi 180 cm tinggi memandang rendah ke arah lelaki Malaysia di hadapannya sambil menyeringai. Apabila lelaki Malaysia bertubuh kecil dengan ketinggian 165 cm itu hanya menunduk tanpa berkata apa-apa, askar-askar Amerika di sekelilingnya meledak dengan gelak tawa. Namun, 30 menit kemudian, pegawai wanita yang angkuh itu terbaring di lantai, mengerang kesakitan. Dia memegang lengannya yang mungkin patah sambil bergumam, "Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang lelaki Malaysia?" Apakah sebenarnya yang berlaku dalam 30 menit itu? Bagi Anda yang ingin tahu kisah pembalikan yang luar biasa ini, teruskan membaca. Mungkin Anda akan setuju bahawa judo, dalam tangan yang betul, tiada tandingan. 4 minggu sebelumnya, pada pagi Selasa, di sebuah pusat latihan judo kecil di Cheras, Kuala Lumpur, Khairul Iman bin Abdullah sedang mengajar anak-anak berusia 8 tahun teknik jatuh ukemi. Khairul Iman, 29 tahun, dengan ketinggian 165 cm dan berat 70 kg, entah bagaimana kelihatan agak biasa walaupun mengenakan pakaian judo. Suaranya sentiasa lembut dan tenang, namun ada aura ketenangan aneh pada tangannya yang membimbing anak-anak. Seolah-olah, dia sentiasa mengawal kekuatannya tanpa sedar. Di satu sudut gelanggang judo itu, tersemat jalur gemilang yang lusuh, dan di bawahnya tergantung foto-foto pudar para pemenang pingat Olimpik judo terdahulu. Khairul Iman kadangkala merenung foto-foto itu, dilanda perasaan aneh. Dia juga pernah menyimpan impian sebegitu. Namun, realitinya pahit. Oleh sebab masalah keluarga, dia tidak dapat meneruskan latihan sukannya, lalu akhirnya menyertai Angkatan Tentera Malaysia, ATM. Mengingat kembali pengalamannya di sana, Khairul Iman menggelengkan kepala, cuba menghalau fikiran itu. Anak-anak sangat menyukai Cikgu Khairul Iman. Ini kerana kesabarannya. Dia tidak pernah marah dan sentiasa mengulang gerakan yang sama 10 atau 20 kali. Terutama ketika Khairul Iman menunjukkan contoh, mata anak-anak akan membulat. Ini kerana ada sesuatu yang berbeza dalam gerakannya berbanding jurulatih judo biasa. Ia lembut namun tepat. Terkawal namun seolah-olah menyembunyikan kekuatan yang meletup. Kenta, seorang pelajar tingkatan 2, mendekat dan bertanya. Khairul Iman mengangguk sambil mengelap peluh dengan tuala. Perlawanan persahabatan seni bela diri Malaysia-Amerika, walaupun diberi nama besar pertandingan eksibisi, sebenarnya lebih kepada acara tontonan untuk askar-askar Amerika. Apatah lagi, peserta dari pihak Malaysia hanyalah Khairul Iman seorang. Pusat-pusat judo lain semuanya menolak untuk menyertai. Alasannya mudah, tiada harapan untuk menang. Lawan dari tentera Amerika ialah Kapten Jessica Thompson. Dengan ketinggian melebihi 180 cm dan tubuh yang berotot, dia adalah jurulatih seni bela diri yang terkenal di kalangan tentera Amerika. Walaupun dia pernah menjadi calon wakil negara Olimpik judo, tetapi gagal, tiada sesiapa yang boleh menafikan kemampuannya. Selain itu, dia juga terkenal kerana terlalu membenci orang Asia. Tok guru yang menguruskan gelanggang judo itu mengeluh panjang ketika meminta bantuan Khairul Iman. Tok guru itu juga tahu betapa tidak adil dan berat sebelah perlawanan ini nanti. Namun, demi maruah dunia judo Malaysia, mereka perlu menyertainya dan tiada pilihan lain. Khairul Iman tahu bahawa Tok Guru adalah orang yang sangat baik kepadanya, telah membantunya bekerja di gelanggang judo selepas dia menamatkan perkhidmatannya di ATM. Petang itu, Khairul Iman menghirup mi segera berharga 3 di sebuah bilik sewa kecil berharga 500 sen sebulan. Di televisyen, berita latihan bersama Malaysia-Amerika sedang disiarkan. Wartawan itu menekankan persahabatan antara kedua-dua negara dengan wajah ceria, tetapi Khairul Iman kelihatan muram. Ini kerana dia pernah beberapa kali menyertai latihan bersama dengan askar-askar Amerika semasa di ATM. Walaupun di permukaan mereka adalah sekutu, dia tahu benar bagaimana askar-askar Amerika memandang askar tempatan. Telefonnya berdering. Suara Tok Guru kedengaran penuh kebimbangan. Tok Guru berkata, dia telah bertemu dan berbincang dengan ketua-ketua gelanggang judo lain hari itu. Mereka semua sependapat.
Jessica Thompson bukan sahaja seorang lawan yang kuat, tetapi juga mempunyai sifat suka memperlekehkan lawannya sehingga habis-habisan. Terutama terhadap lelaki Asia. Ada khabar angin mengatakan dia akan lebih kejam. Khairul Iman mematikan telefon dan berdiri di hadapan cermin kecil. Dirinya di cermin masih kelihatan biasa. Tubuh rendah seorang lelaki Malaysia tiada apa-apa yang istimewa. Namun, di sebalik matanya yang redup, ada sesuatu yang berbeza tersembunyi. Sesuatu yang telah lama dipendamkan dengan teliti. Khairul Iman mengalihkan pandangannya dari cermin dan menuju ke katil. Malam itu, Khairul Iman berbaring di katil, merenung siling, dan hanyut dalam lamunan. Kenangan dari zaman di ATM kembali satu persatu. Terutama latihan di unit khas tempat dia bertugas. Dan apa yang dipelajarinya di sana kembali hidup dengan jelas. Namun, Khairul Iman menggelengkan kepala untuk menghalau fikiran itu. Dia telah memutuskan untuk menjauhi kehidupan sebegitu. Jarinya, tanpa sadar, menyentuh sebuah buku kecil yang tersembunyi di bawah bantal. Dalam buku kecil itu, terdapat catatan yang tidak akan dilupakan. Kadar kejayaan misi 100%, jumlah penglibatan operasi 27 kali, dan Khairul Iman berusaha untuk tidak melihat lebih jauh. Masa lalu hanyalah masa lalu. Dia memberitahu dirinya bahawa dia hanyalah seorang jurulatih judo biasa sekarang. Namun, di lubuk hatinya, ada perasaan aneh yang bergolak. Sesuatu yang telah lama tidur, kini perlahan-lahan mula terjaga. Khairul Iman cuba mengabaikannya sekuat tenaga, tetapi tidak mudah. Terutama apabila memikirkan situasi yang akan dihadapinya esok. Adakah kehidupan biasa yang telah dijaga selama ini akan berterusan selepas esok? Melebihi pukul 2 pagi, Khairul Iman akhirnya dapat melelapkan mata. Namun, dalam mimpinya, kenangan masa lalu muncul tanpa henti. Rakan-rakan seperjuangan dari unit khas dan kenangan operasi rahasia yang mereka laksanakan bersama. Dalam mimpinya, Khairul Iman kembali menjadi dirinya yang dulu. Seorang askar terbaik yang tenang, tepat, dan tidak pernah gagal. Apabila pagi menjelma dan Khairul Iman bangun, ada perubahan aneh pada wajahnya. Penampilannya masih kelihatan biasa, tetapi sorotan matanya berbeza dari semalam. Seolah-olah seekor binatang buas yang telah lama tidur perlahan-lahan mula membuka matanya. Khairul Iman sendiri menyadari perubahan itu, tetapi berusaha keras untuk mengabaikannya. Namun, adakah itu mungkin? Petang ini di Pangkalan Udara Tentera Amerika di Malaysia, apa yang menanti Khairul Iman bukanlah sekadar perlawanan persahabatan. Ia adalah pertemuan takdir yang mungkin akan melibatkan seluruh masa lalu, kini, dan masa depannya. Namun, dia masih belum menyadari hal itu. Keesokan harinya, jam 9 pagi, Khairul Iman berdiri di hadapan pintu gerbang utama Pangkalan Udara Tentera Amerika. Sebuah bendera gergasi berkibar ditiup angin, dan polis tentera Amerika yang bersenjata mengawal pos kawalan dengan wajah serius. Khairul Iman menarik nafas dalam-dalam sambil mengeluarkan kad pengenalan dan pas masuk dari bagnya. Dia mempunyai firasat bahawa segala-galanya akan berubah sebaik sahaja dia melangkah masuk ke sini. Selepas pengesahan identiti, Khairul Iman diiringi ke gimnasium. Semua bangunan di pangkalan itu tersusun rapi, dan suara latihan harian askar-askar Amerika kedengaran. Khairul Iman melihat sekeliling sambil berjalan. Beberapa askar Amerika memandangnya sekilas. Ia lebih kepada pandangan ingin tahu daripada pandangan yang penuh hormat, seolah-olah melihat haiwan pelik di zoo. Apabila tiba di gimnasium, perkara pertama yang menarik perhatian Khairul Iman ialah skala yang mengagumkan. Ia jauh lebih besar daripada gimnasium universiti biasa di Malaysia. Peralatan sukan moden tersusun rapi, dan di merata-rata dinding tergantung foto-foto yang menunjukkan sejarah dan kegemilangan tentera Amerika. Khairul Iman merasa aneh melihat foto-foto itu. Dia menyadari betapa kuatnya ruang tempat dia berdiri ini. Pada masa itu, suara kuat kedengaran dari satu sudut gimnasium. Khairul Iman menoleh dan melihat seorang wanita berambut perang yang tingginya melebihi 180 cm, sedang menjatuhkan seorang askar lelaki ke lantai. Itu adalah Kapten Jessica Thompson. Dia memandang rendah askar yang jatuh itu dengan ekspresi mengejek. Khairul Iman memerhatikan gerakannya dengan teliti. Memang dia mempunyai kemahiran, setiap gerakannya tidak sia-sia, dan penggunaan kekuatannya sangat cekap. Jessica menyadari pandangan Khairul Iman,
Lalu dia menoleh. Mata birunya menyapu Khairul Iman dari atas ke bawah. Pada saat itu, Khairul Iman merasa seolah-olah dia sedang diperlakukan seperti mangsa. Sudut bibir Jessica terangkat seolah-olah ingin menyeringai. Dia menghulurkan tangan kepada askar yang jatuh itu untuk membantunya berdiri, kemudian perlahan-lahan berjalan ke arah Khairul Iman. Gaya berjalan Jessica penuh keyakinan. Seolah-olah dia ingin memberitahu semua orang bahawa dia adalah pemilik ruang ini. Apabila dia mendekat, Khairul Iman dapat merasakan lagi fizikalnya yang mengagumkan. Lebar bahunya hampir 2 kali ganda Khairul Iman, dan otot-otot di lengan dan kakinya kelihatan keras seperti ukiran. Namun Khairul Iman tidak mengubah ekspresinya. Malah, dia kelihatan lebih tenang. Jessica berdiri di hadapan Khairul Iman dan bercakap dalam bahasa Inggris. Khairul Iman tahu sedikit bahasa Inggris, tetapi dia sengaja berpura-pura tidak faham. Ekspresi Jessica menjadi lebih angkuh. Dia berkata sesuatu dengan lantang kepada askar-askar Amerika lain di sekelilingnya, dan mereka ketawa terbahak-bahak. Khairul Iman merasakan niat jahat dalam gelak tawa mereka. Seorang sarjan tentera Amerika yang bertugas sebagai penterjemah bahasa Jepun mendekat. Dia memberitahu Khairul Iman bahawa Kapten Jessica sedang memberi salam. Namun, Khairul Iman secara naluri tahu bahawa itu bukan sekadar salam. Mata Jessica menunjukkan permusuhan yang jelas. Seolah-olah perlawanan sudah pun tamat. Sepanjang waktu latihan, Khairul Iman dengan tenang meregangkan badannya di satu sudut. Dia mengulang regangan mudah dan gerakan judo asas. Tiada apa-apa yang istimewa, hanya senaman pemanasan badan. Namun, beberapa askar Amerika yang melihat gerakannya menggelengkan kepala. Ini kerana mereka merasakan sesuatu yang berbeza. Ada kekuatan terkawal yang sukar dijelaskan. Jessica memerhatikan Khairul Iman sambil membisikkan sesuatu kepada rakan-rakannya. Askar-askar Amerika yang mendengar kata-katanya kembali ketawa terbahak-bahak. Khairul Iman mengabaikan reaksi mereka dan meneruskan persiapannya. Namun, dalam hatinya, rasa tidak selesa semakin memuncak. Dia sendiri tidak pasti apa yang akan berlaku jika situasi begini berterusan. Ketika waktu rehat tengah hari, Khairul Iman diiringi ke kantin pangkalan. Di dalam kantin yang besar itu, ratusan askar Amerika sedang makan. Apabila Khairul Iman masuk, tumpuan mata tertumpu dari pelbagai arah. Seseorang akan membisikkan sesuatu dan orang di sekeliling akan ketawa terbahak-bahak berulang kali. Khairul Iman berusaha keras untuk mengabaikan pandangan itu, mencari tempat duduk yang tenang, dan duduk. Makanan yang dihidangkan di kantin itu adalah gaya Amerika biasa. Burger, kentang goreng, dan minuman berkarbonat besar tersusun di meja. Khairul Iman mengambil sebiji sandwich yang paling ringkas. Namun, ketika dia makan, dia tidak dapat menelan dengan baik kerana pandangan dan gelak tawa di sekelilingnya. Dia berasa seolah-olah dia menjadi tontonan. Pada masa itu, Jessica dan rakan-rakannya datang berhampiran meja tempat Khairul Iman duduk. Mereka sengaja memulakan perbualan dengan suara yang lantang. Walaupun perbualan itu dalam bahasa Inggris, Khairul Iman tahu mereka sedang bercakap tentang dirinya, terutama suara Jessica yang lebih lantang dan tajam. Dia melirik Khairul Iman sambil berkata sesuatu kepada rakan-rakannya dan mereka ketawa terbahak-bahak. Khairul Iman meninggalkan separuh sandwichnya dan bangun. Dia tidak tahan lagi, namun apabila dia berdiri, Jessica tiba-tiba bercakap dengannya. Kali ini dalam bahasa Jepun yang tidak fasih. Sebutan bahasa Jepunnya teruk, tetapi kandungannya dapat difahami dengan jelas. Dan kandungan itu cukup untuk melukakan harga diri Khairul Iman. Jessica berkata bahawa lelaki Jepun semuanya kecil dan lemah. Dan dia menambah, dengan fizikal seperti Khairul Iman, dia tidak akan menjadi lawan yang standing walaupun dengannya sebagai seorang wanita. Askar-askar Amerika di sekelilingnya kembali ketawa terbahak-bahak. Penumbuk Khairul Iman tanpa sedar digenggam erat. Namun, dia bertahan. Dia tahu bahawa masanya belum tiba. Semasa waktu latihan petang, provokasi Jessica menjadi lebih terang-terangan. Dia meminta Khairul Iman untuk menunjukkan demonstrasi teknik mudah. Walaupun di permukaan dia berkata itu adalah atas dasar persahabatan, niat sebenarnya untuk memalukan Khairul Iman jelas. Khairul Iman teragak-agak seketika, tetapi akhirnya menerima permintaannya. Kerana jika dia menolak,
Dia tahu dia akan dituduh lebih pengecut. Apabila kedua-dua mereka berdiri di atas mat, semua askar Amerika di gimnasium berkumpul di sekeliling. Seolah-olah penonton yang datang menonton persembahan. Khairul Iman menarik nafas dalam-dalam sambil merasakan pandangan mereka. Jessica memandang Khairul Iman dengan ekspresi penuh keyakinan. Matanya sudah dipenuhi dengan kepastian kemenangan. Jessica kembali melontarkan kata-kata provokatif. Kali ini lebih langsung. Dia berkata, dia akan menunjukkan betapa tidak bergunanya lelaki Jepun. Dan dia menambah, selepas bertarung dengannya, mereka mungkin akan menangis mencari ibu mereka. Askar-askar Amerika di sekeliling bertepuk tangan dan menjerit. Suasana seperti gelanggang gladiator. Khairul Iman masih tenang. Namun, di dalam dirinya, sesuatu mula bergolak. Sesuatu yang telah lama tidur, perlahan-lahan mula terjaga. Sorotan matanya mula berubah secara halus. Ia masih kelihatan biasa, tetapi di kedalaman matanya, sesuatu yang berbeza bersinar. Perlawanan demonstrasi bermula. Jessica menyerang dengan agresif. Tekniknya memang hebat, kuat dan laju. Namun Khairul Iman mengelak serangannya dengan mudah. Seolah-olah dia mengalir seperti air. Ekspresi Jessica sedikit mengeras. Dia merasakan ia tidak semudah yang disangka. Namun Khairul Iman tidak membalas. Dia hanya mengelak dan bertahan, seolah-olah dia sedang menguji kemampuan lawannya. Jessica menjadi lebih marah dengan sikap Khairul Iman itu. Dia merasakan dirinya sedang dipermainkan. Serangannya menjadi lebih ganas. Selepas beberapa menit pertukaran serangan, Jessica tiba-tiba menggunakan teknik yang hampir melanggar peraturan. Ia adalah gerakan yang dilarang dalam judo. Namun Khairul Iman berjaya menangkisnya dengan semula jadi juga. Dan pada saat itu, imbangan Jessica terganggu. Bagi Khairul Iman, itu adalah peluang serangan yang sempurna. Namun dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia menahan Jessica dengan lembut agar tidak jatuh. Melihat keadaan itu, wajah Jessica menjadi merah padam. Dia merasakan dirinya sedang dikasihani. Itu adalah luka yang mematikan bagi harga dirinya. Jessica merenung Khairul Iman dan mengetap giginya. Lalu dia membuka mulut, melontarkan kata-kata menghina yang berbeza darjatnya dari sebelumnya. Namun, adakah Khairul Iman dapat mengekalkan kesabaran seperti ini dalam perlawanan sebenar yang akan berlangsung esok? Keesokan harinya, jam 3 petang, lebih 200 askar Amerika berkumpul di Gimnasium Pangkalan. Walaupun nama rasminya Perlawanan Eksibisi Seni Bela Diri Persahabatan Malaysia-Amerika, realitinya lebih kepada sebuah tontonan. Di satu sudut gimnasium, bendera Amerika dan jalur gemilang digantung bersebelahan, tetapi suasana sama sekali tidak persahabatan. Malah, aura kejam yang mengingatkan gelanggang gladiator terasa kuat. Khairul Iman sedang mengenakan pakaian judo di bilik persalinan sementara. Pakaian judo putih itu telah dipakainya bertahun-tahun, dengan kesan lusuh di sana-sini, terutama di bahagian lutut dan siku. Bekas jahitan berulang kali kelihatan jelas. Khairul Iman mengikat tali pinggang sambil merenung dirinya di cermin. Dia masih kelihatan biasa, tetapi pada saat ini, ada sesuatu yang berbeza. Dari luar bilik persalinan, suara riuh askar-askar Amerika kedengaran. Mereka sudah mula meneka hasil perlawanan. Kebanyakan menjangkakan kemenangan mutlak untuk Jessica. Beberapa orang bahkan bertaruh berapa menit Khairul Iman dapat bertahan. Ramalan paling optimis pun tidak melebihi 10 menit. Khairul Iman menarik nafas dalam-dalam mendengar suara-suara itu. Jessica pula mengenakan pakaian judo hitam di bilik persalinan bertentangan. Pakaian judonya adalah model terkini dan sesuai dengan sempurna. Terutama garisan otot di bahu dan dadanya kelihatan menonjol. Jessica memeriksa dirinya di hadapan cermin, lalu tersenyum puas. Apa yang akan ditunjukkannya hari ini bukan sekadar kemenangan. Ia adalah penghinaan yang menyeluruh. 30 menit sebelum perlawanan, satu majelis ringkas diadakan. Komandan pangkalan muncul dan menyampaikan ucapan menekankan persahabatan antara kedua-dua negara. Namun, sebaik sahaja kata-katanya berakhir, sorakan USA, USA, bergema dari tempat penonton. Sebaliknya, tiada satu pun suara yang menyokong Malaysia kedengaran. Khairul Iman menerima realiti itu dengan tenang. Apabila Jessica masuk, seluruh gimnasium diselubungi sorakan. Dia mengangkat kedua-dua tangannya tinggi-tinggi,
membalas sokongan penonton. Sorakan Jessica, menggegarkan siling. Gaya jalannya penuh keyakinan, dan ekspresinya memancarkan ketenangan seorang yang sudah menang. Pandangannya seperti singa yang memandang domba. Apabila Khairul Iman masuk, keadaannya bertentangan sama sekali. Gimnasium senyap. Beberapa askar Amerika ketawa mengejek, itu wakil Jepun ke? Seseorang bahkan berkata, itu lelaki ke? Khairul Iman tidak mempedulikan reaksi itu dan berjalan menuju ke tengah mat. Langkahnya perlahan, tetapi tidak goyah. Apabila kedua-dua petarung berhadapan di tengah mat, perbezaan fizikal mereka jelas kelihatan. Jessica lebih tinggi 15 cm dari Khairul Iman dan beratnya lebih 10 kg. Lebar bahunya hampir 2 kali ganda Khairul Iman. Suara terkejut kedengaran dari tempat penonton. Ada juga yang berkata, perlawanan macam itu boleh ke? Tiba masanya untuk bertukar hormat. Jessica mendekati Khairul Iman dan menghulurkan tangan untuk berjabat. Namun, jabat tangannya bukanlah salam biasa. Dia sengaja mengenakan kekuatan, memulas tangan Khairul Iman. Dia berharap melihat ekspresi kesakitan pada wajah Khairul Iman. Namun, tiada perubahan sama sekali pada Khairul Iman. Malah, dia tersenyum tipis. Ekspresi Jessica mengeras seketika. Jelas dia telah mengenakan kekuatan yang besar. Tetapi Khairul Iman tidak bergeming. Dia menggenggam tangan lebih kuat, tetapi Khairul Iman tetap tenang. Jessica berbisik di telinga Khairul Iman sambil menamatkan jabat tangan. Hari ini, aku akan tunjukkan betapa menyedihkannya kau di hadapan semua orang. Khairul Iman mengangguk dan menjawab dengan tenang. Cubalah. Pengadil yang mendengar perbualan ringkas itu memberi isyarat kepada kedua-dua petarung untuk bersedia. Jessica kembali ke sudutnya dan memeriksa strategi dengan rakan-rakannya. Mereka membincangkan cara paling cepat dan pasti untuk menumpaskan Khairul Iman. Sementara itu, Khairul Iman berseorangan. Dia berdiri dengan tenang, mengawal pernafasannya. Tepat sebelum perlawanan bermula, Jessica melambai ke arah penonton. Jangan risau, aku akan selesaikan dalam 3 menit. Dia menjerit dengan lantang. Penonton bersorak, keyakinannya melangit. Dia sudah yakin akan kemenangan. Khairul Iman merenung keadaan itu, merasakan sesuatu bergolak di lubuk hatinya. Akhirnya, isyarat mula dari pengadil berbunyi. Jessica segera menyerang dengan agresif. Serangan pertamanya adalah Soto gari kanan. Ia adalah teknik yang hebat dengan kekuatan dan kelajuan. Penonton sudah pun bersorak. Namun Khairul Iman mengelak serangan itu dengan semula jadi seperti air mengalir. Serangan kedua Jessica juga serupa. Kali ini, uci gari kiri tetapi juga meleset. Gerakan Khairul Iman adalah minimum tetapi tepat. Dia mengelak seolah-olah dia sudah menjangkakannya. Ekspresi Jessica mula menunjukkan kekeliruan. Dalam serangan ketiga, Jessica mengenakan lebih banyak kekuatan. Kali ini, niatnya adalah untuk menumpaskan lawannya sepenuhnya. Namun Khairul Iman sekali lagi mengelak dengan tenang. Dan pada saat itu, tempat penonton menjadi sedikit senyap. Mereka mula merasakan sesuatu yang berbeza dari jangkaan. Jessica menjadi semakin agresif. Tekniknya jelas hebat, kuat dan laju. Namun ia sama sekali tidak berkesan terhadap Khairul Iman. Dia mengelak semua serangan dengan ringan seperti angin. Muka Jessica mula berpeluh. Apabila 5 menit berlalu, situasi sama sekali berbeza dari apa yang Jessica jangkakan. Dia memang menjerit akan menyelesaikannya dalam 3 menit, tetapi lawannya masih kelihatan tenang. Malah, Jessica sendiri yang tercungap-cungap. Suasana, tempat penonton juga berubah dari awal. Jessica mengambil sedikit jarak, cuba menyusun semula keadaan. Namun pada saat itu, dia marah dengan pemikiran maruahnya terluka. Dia menjerit ke arah penonton, "Jangan risau, sekarang barulah perlawanan sebenar." Namun suaranya tidak lagi mempunyai keyakinan seperti awal. Malah, kegelisahan terasa. Khairul Iman masih tenang. Dia merenung Jessica dan sedikit mencondongkan kepalanya, seolah-olah berkata, "Teruskanlah." Serangan seterusnya, Jessica menjadi lebih ganas. Kali ini, ia juga bercampur dengan teknik yang hampir melanggar peraturan. Namun, Khairul Iman mengendalikan semua itu dengan tenang. Dan dalam proses itu, kemampuan sebenarnya sedikit demi sedikit mula terserlah.
Beberapa orang di tempat penonton mula menunjukkan ekspresi terkejut. Apabila 10 menit berlalu, Jessica telah menjadi orang yang sama sekali berbeza. Wajahnya yang berpeluh dipenuhi dengan kekeliruan dan kemarahan. Sementara itu, Khairul Iman masih tenang. Nafasnya pun tidak terganggu. Kontras itu memberi kejutan kepada penonton. Jessica menyiapkan teknik rahasia terakhirnya. Ia adalah teknik yang paling diyakininya. Namun tepat pada saat itu, sorotan mata Khairul Iman berubah secara halus. Untuk pertama kalinya, sesuatu yang berbeza mula dirasakan daripadanya. Apakah yang akan berlaku selepas ini? Teknik rahasia terakhir Jessica adalah teknik terbaik yang telah diasah selama 10 tahun terakhir. Ia adalah teknik yang kuat untuk menumpaskan imbangan lawan sepenuhnya dengan harai goshi kanan dan menjatuhkan ke lantai. Dia telah menumpaskan ramai lawan dengan teknik ini. Di kalangan tentera Amerika sendiri, mereka yang pernah menerima teknik ini semuanya mengakui kekuatannya. Namun, pada saat teknik itu dikenakan kepada Khairul Iman, sesuatu yang mengejutkan berlaku. Khairul Iman seolah-olah meramal gerakan Jessica seperti melihat dalam gerakan perlahan. Pada saat dia membengkokkan pinggulnya, Khairul Iman sudah pun memusingkan badan setengah langkah lebih awal. Teknik Jessica yang sempurna itu meleset, berakhir dengan pukulan angin. Sorakan terkejut kedengaran dari tempat penonton. Mereka yang tahu teknik rahasia Jessica lebih terkejut. Ini kerana tiada sesiapa pun yang pernah mengelak teknik itu sebelumnya. Namun, Khairul Iman mengelak dengan semula, jadi seolah-olah dia tahu serangan itu akan datang dari awal. Dan itu pun dengan gerakan minimum. Wajah Jessica menjadi merah padam. Lebih daripada fakta bahawa teknik terbaiknya tidak berkesan, dia lebih marah kerana lawan yang mengelaknya dengan begitu mudah adalah lelaki Asia bertubuh rendah. Harga dirinya hancur berkecai. Jessica mengetap giginya dan merenung Khairul Iman. Khairul Iman masih tenang. Dia merenung Jessica dan mengangguk sedikit. Seolah-olah berkata, teknik yang bagus. Namun bagi Jessica, itu terasa seperti penghinaan. Dia tidak pernah diabaikan sebegitu sejak dilahirkan, terutama oleh seorang lelaki yang lebih kecil daripadanya. Jessica tiba-tiba menghentikan perlawanan dan mendekati pengadil. Dia seolah-olah membantah sesuatu. Pengadil menggelengkan kepala dan mengarahkan perlawanan diteruskan, tetapi Jessica terus membantah. Suara riuh kedengaran dari tempat penonton. Kebanyakan mereka tidak tahu apa yang berlaku. Sebenarnya, Jessica mendakwa Khairul Iman melakukan kesalahan. Tentu saja itu bohong. Namun dia bersedia menggunakan apa sahaja cara untuk mempertahankan maruahnya. Pengadil menyemak semula video, tetapi sudah tentu tiada kesalahan. Malah, beberapa teknik yang digunakan Jessica sebelum ini hampir melanggar peraturan. Apabila perlawanan disambung semula, kekecewaan dan kemarahan yang jelas terpancar pada wajah Jessica. Baginya, ini bukan lagi sekadar perlawanan. Ia telah menjadi dendam pribadi. Jessica menjerit ke arah penonton. Monyet timur ini cuma bernasib baik. Sekarang aku akan tunjukkan neraka sebenar. Pada saat itu, gimnasium menjadi senyap. Kata-kata Jessica terlalu terang-terangan. Beberapa askar Amerika juga menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka fikir itu adalah cara yang keterlaluan untuk bercakap. Tidak kira apapun. Namun kebanyakan penonton lebih tertarik. Perubahan halus berlaku pada ekspresi Khairul Iman. Ketenangan yang ditunjukkannya sebelum ini mula pudar. Sorotan matanya menjadi dingin. Sesuatu yang telah lama dipendamkan secara perlahan-lahan mula terjaga. Namun dia masih mengekalkan ketenangan di permukaan. Serangan seterusnya, Jessica sama sekali berbeza. Kali ini bukan teknik tulen, tetapi niatnya untuk mencederakan lawan jelas. Dia memulas lengan Khairul Iman, cuba mengunci sendi. Ia jelas satu kesalahan, tetapi pengadil hanya memberi amaran dan tidak menghentikan perlawanan. Khairul Iman juga melepaskan diri dengan semula jadi. Namun kali ini bukan hanya mengelak. Dia menggunakan serangan Jessica untuk mengganggu imbangan Jessica. Jessica terhuyung-hayang, tetapi Khairul Iman tidak menjatuhkannya sepenuhnya. Gerakannya seolah-olah memberi amaran. Pada saat itu, Jessica samar-samar merasakan kemampuan sebenar Khairul Iman. Teknik yang ditunjukkannya sebentar tadi bukan sekadar pertahanan. Ia adalah kawalan yang sempurna.
Dia merasakan bahawa jika Khairul Iman mahu, dia boleh menumpaskannya sepenuhnya. Namun Jessica tidak mahu menerima fakta itu. Jessica yang marah membabi buta, melancarkan serangan yang lebih ganas. Kali ini, dia bahkan cuba menumbuk dengan penumbuk. Itu adalah tindakan yang dilarang dalam perlawanan judo. Pengadil memberi amaran keras, tetapi Jessica tidak mempedulikannya. Dia sudah hampir kehilangan pertimbangan normal. Khairul Iman mengelak penumbuk Jessica dengan ringan. Dan pada saat itu, dia cuba membalas buat kali pertama. Ia adalah teknik yang sangat mudah, tetapi ketepatan dan masa gerakannya sempurna. Jessica jatuh terduduk di lantai. Namun, Khairul Iman segera membantunya berdiri. Seolah-olah menunjukkan budi bahasa. Melihat keadaan itu, kemarahan Jessica mencapai kemuncak. Dia merasakan dirinya dikasihani. Itu adalah luka yang mematikan bagi harga dirinya. Jessica segera menyerbu sebaik sahaja dia bangun. Kali ini, dia mengabaikan peraturan perlawanan dan melancarkan serangan melulu. Tempat penonton riuh rendah. Beberapa orang menjerit agar perlawanan dihentikan. Namun kebanyakan mereka lebih tertarik. Mereka merasakan keseronokan seolah-olah sedang menonton pergaduhan sebenar. Pengadil juga teragak-agak apa yang perlu dilakukan. Khairul Iman menangkis semua serangan melulu Jessica. Gerakannya masih terkawal, tetapi kini jelas terasa teknik yang berbeza darjat, seolah-olah orang dewasa sedang berhadapan dengan kanak-kanak. Beberapa penonton kini mula menyadari keseriusan situasi itu. Jessica benar-benar hilang akal dan menjerit, "Macam mana boleh orang Asia rendahan macam kau?" Pada saat itu, sorotan mata Khairul Iman berubah sepenuhnya. Ketenangan yang ditunjukkannya sebelum ini hilang dalam sekelip mata. Sebaliknya, sesuatu yang dingin dan tajam bersinar di kedalaman matanya. Dirinya yang sebenar, yang telah lama tidur, mula terjaga. Khairul Iman membuka mulutnya buat kali pertama. "Kalau begitu, cara awak bercakap." Suaranya tenang, tetapi ada sesuatu yang sama sekali berbeza di dalamnya. Aura dingin dan mengancam terasa. Jessica juga serta-merta menyadari ada sesuatu yang tidak kena. Namun, dia sudah pun melampaui batas yang tidak boleh diundur lagi. Gerakan seterusnya Khairul Iman sama sekali berbeza darjat. Dia tidak mengelak serangan Jessica, sebaliknya dia melangkah masuk ke pusatnya. Dan dengan hanya satu gerakan, dia menumpaskan Jessica sepenuhnya. Jessica jatuh ke lantai dan tidak dapat berdiri. Gimnasium senyap sepenuhnya. Penonton yang bising sebentar tadi semuanya terdiam. Mereka tidak dapat memahami dengan tepat apa yang berlaku. Jelas sekali Jessica berada dalam kedudukan yang sangat menguntungkan, tetapi tiba-tiba keadaan berbalik sepenuhnya. Khairul Iman memandang rendah Jessica yang jatuh dan berkata dengan tenang, "Perlawanan sebenar belum pun bermula." Apakah sebenarnya identiti sebenar Khairul Iman? Dan apakah yang akan berlaku selepas ini? Jessica yang terbaring di lantai tidak dapat memahami apa yang berlaku selama beberapa saat. Dia pasti sedang menyerang, tetapi pada satu saat, dunia terbalik. Ia berbeza dari mana-mana teknik yang pernah dialaminya. Seolah-olah dia disapu oleh ombak gergasi, tiada ruang untuk melawan. Jessica perlahan-lahan mengangkat badannya, lalu mendongak melihat Khairul Iman. Penampilan Khairul Iman telah berubah sepenuhnya. Ketenangan dan sikap pasif yang ditunjukkannya sebelum ini hilang sama sekali. Sebaliknya, keyakinan mutlak yang dingin terpancar dari seluruh tubuhnya. Terutama sorotan matanya, seperti binatang buas. Ada aura tekanan yang tenang tetapi mengagumkan. Suasana tempat penonton juga berubah sepenuhnya. Askar-askar Amerika yang pada awalnya bersorak untuk Jessica, kini senyap menahan nafas. Walaupun mereka tidak dapat memahami dengan tepat apa yang berlaku, mereka dapat merasakan sesuatu yang luar biasa. Beberapa orang saling berpandangan dan mula berbisik. Jessica cuba berdiri semula, tetapi tidak mudah. Kejutan daripada teknik Khairul Iman lebih besar daripada yang disangka. Terutama di bahagian bahu dan pinggang, ada perasaan aneh yang masih tinggal. Seolah-olah imbangan seluruh tubuhnya terganggu, namun dia tidak boleh menyerah. Harga dirinya tidak membenarkannya. Khairul Iman menunggu Jessica berdiri. Namun ekspresinya tidak lagi mempunyai budi bahasa atau simpati. Sebaliknya, hanya ada pandangan penilaian yang dingin.
Seperti pemangsa yang memeriksa keadaan mangsanya, Jessica merasakan belakang badannya seram sejuk menerima pandangan itu. Apabila Jessica berdiri sepenuhnya, Khairul Iman membuka mulutnya. "Baiklah, mari kita lakukan dengan serius." Suaranya masih tenang, tetapi keyakinan yang terkandung di dalamnya adalah mutlak. Seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa sehingga kini dia hanya bermain-main. Wajah Jessica menjadi pucat lesi. Dia mula merasakan ketakutan sebenar buat kali pertama. Khairul Iman perlahan-lahan mendekati Jessica. Langkahnya perlahan tetapi penuh keyakinan. Ketenangan orang yang sudah tahu hasilnya terasa. Jessica cuba berundur, tetapi dia sudah hampir mencapai tepi mat. Tiada tempat lagi untuk berundur. Pada saat itu, seseorang dari tempat penonton menjerit, "Jessica, jangan lari." Namun Jessica sudah tertekan oleh aura Khairul Iman yang mengagumkan. Dia secara naluri tahu bahwa ini berbeza dari mana-mana lawan yang pernah ditemuinya. Ini bukan sekadar perlawanan seni bela diri. Ia adalah pertarungan yang sama sekali berbeza darjat. Serangan seterusnya Khairul Iman secepat kilat. Namun pada masa yang sama ia juga tepat. Dia sepenuhnya menumpaskan pusat Jessica tanpa memberinya masa untuk bertindak balas. Jessica jatuh ke lantai sekali lagi, tetapi kali ini dia terhempas dengan lebih kuat. Dia hampir hilang kesedaran sebentar akibat kejutan itu. Sorakan kedengaran dari tempat penonton, kali ini adalah suara yang hampir kepada kejutan. Ini kerana tahap teknik yang ditunjukkan Khairul Iman telah melangkaui judo biasa sepenuhnya. Beberapa pakar ketenteraan mula merasakan sesuatu yang biasa dalam gerakannya. Namun mereka masih tidak tahu apa sebenarnya. Jessica cuba bangun, tetapi badannya tidak mahu mendengar. Teknik Khairul Iman lebih daripada sekadar menjatuhkan. Seolah-olah ia memberi kesan langsung kepada sistem saraf. Jessica menahan badannya dengan tangan di lantai, hampir tidak dapat berdiri. Khairul Iman mendekati Jessica dan berkata dengan tenang, "Apa yang awak katakan tadi? Monyet timur?" Suaranya tidak mengandungi kemarahan, tetapi keyakinan yang dingin. Seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa dia akan memberinya pelajaran sebenar sekarang. Jessica menyadari pada saat itu bahwa dia telah melakukan kesilapan besar. Namun sudah terlambat. Serangan ketiga, Khairul Iman lebih tepat. Kali ini, dia menunjukkan kawalan yang sangat baik, menumpaskan Jessica sepenuhnya tanpa mencederakannya. Jessica terpasak di lantai dan tidak dapat bergerak sama sekali. Tidak kira betapa dia meronta, dia tidak dapat melepaskan diri dari genggaman Khairul Iman. Pada saat itu, seorang pegawai berpangkat meja dari tentera Amerika di tempat penonton serta-merta berdiri. Dia berasal dari pasukan khas dan seolah-olah menyadari sesuatu sebaik sahaja melihat teknik Khairul Iman. Apabila dia membisikkan sesuatu kepada orang di sebelahnya, orang itu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Kabar angin tersebar dengan pantas. Khairul Iman membiarkan Jessica terpasak di lantai dan berkata, "Saya dari unit operasi khas ATM." Pada saat itu, gimnasium senyap sepenuhnya. Semua yang tahu nama unit operasi khas terkejut. Ia adalah salah satu unit khas terbaik di Malaysia. Sebuah unit yang diiktiraf di seluruh dunia. Wajah Jessica menjadi pucat. Khairul Iman meneruskan, "Pengalaman operasi 27 kali, kadar kejayaan misi 100%. Seseorang di tempat penonton terkesiap. Pengalaman operasi 27 kali adalah tahap yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Apatah lagi kadar kejayaan misi 100% bermakna dia adalah seorang profesional yang tulen." Beberapa askar Amerika saling berpandangan dan mula berasa tegang. Jessica kini menyadari siapa sebenarnya yang dilawannya. Bukan seorang jurulatih judo biasa, tetapi bekas pasukan khas pembunuh. Dia mula sedar betapa melulu keangkuhan dan penghinaan yang telah ditunjukkannya selama ini. Badan Jessica mula bergegar. Khairul Iman membebaskan Jessica dan berdiri. Namun Jessica masih tidak dapat berdiri dari lantai. Kejutan mental lebih besar daripada kejutan fizikal. Dia menyadari betapa salahnya dia selama ini. Suasana tempat penonton berubah sepenuhnya. Askar-askar Amerika yang pada awalnya bersorak untuk Jessica, kini memandang Khairul Iman dengan pandangan kagum. Rasa hormat terhadap ahli pasukan khas adalah naluri bagi askar, terutama selepas menyaksikan sendiri kemampuannya. Khairul Iman menghulurkan tangan kepada Jessica. "Bangunlah."
Suaranya tidak lagi mengandungi permusuhan. Sebaliknya, rasa hormat profesional terasa. Sikapnya seolah-olah berhadapan dengan rakan seperjuangan. Jessica teragak-agak, tetapi mengambil tangannya dan berdiri. Wajahnya menunjukkan kekalahan mutlak. Dia berkata dengan suara bergetar, "Maafkan saya. Permohonannya adalah tulus." Dia kini menyadari betapa besar kesilapan yang telah dilakukannya. Khairul Iman mengangguk, menerima permohonannya. Namun masih ada sesuatu yang dingin pada ekspresinya. Pengadil mendekat dan mengumumkan tamatnya perlawanan. Namun, semua orang sudah tahu, pertarungan sebenar telah pun berakhir. Ia adalah kemenangan mutlak untuk Khairul Iman. Tepukan kedengaran dari tempat penonton, tetapi kali ini adalah tepukan dengan makna yang sama sekali berbeza. Namun adakah ini semua sudah berakhir? Kisah sebenar Khairul Iman mungkin belum tamat. Selepas perlawanan, suasana di gimnasium aneh. Askar-askar Amerika masih belum pulih dari kejutan. Sukar bagi mereka untuk menerima fakta bahawa lelaki Malaysia bertubuh kecil yang mereka hina sebentar tadi sebenarnya adalah bekas anggota pasukan khas bertaraf dunia. Beberapa orang masih merenung Khairul Iman dengan ekspresi tidak percaya. Jessica duduk di satu sudut mat, menyusun semula keadaannya. Harga dirinya hancur sepenuhnya. Namun pada masa yang sama, dia juga merasakan kelegaan aneh. Seolah-olah dia mendapat peluang untuk melepaskan diri dari keangkuhan dan prejudis yang telah membelenggunya selama ini. Jessica merenung Khairul Iman, hanyut dalam perasaan yang kompleks. Khairul Iman perlahan-lahan meninggalkan mat, menerima pandangan penonton, namun tidak ada kegembiraan kemenangan pada ekspresinya. Malah, dia kelihatan agak sedih, seolah-olah kenangan masa lalu yang tidak ingin dikeluarkan kembali dan dia sedang menderita. Dia mengeluh panjang sambil menuju ke bilik persalinan. Di bilik persalinan, Khairul Iman menanggalkan pakaian judonya sambil merenung dirinya di cermin. Pada tubuhnya yang terpantul di cermin, terdapat parut yang tidak terhitung. Bekas tembakan, bekas luka, dan pelbagai parut yang tidak dapat dijelaskan terpahat di seluruh tubuhnya. Semuanya adalah bukti masa lalu yang pahit yang telah dilaluinya. Terutama melihat bekas tembakan di bahu kirinya, dia berhenti seketika. Luka itu berkaitan dengan kejadian penting yang menjadi punca dia meninggalkan pasukan khas. 2 tahun lalu, dalam operasi penyusupan ke utara, dia cedera ketika menyelamatkan rakan seperjuangan. Dalam operasi itu, rakan seperjuangan berjaya diselamatkan, tetapi Khairul Iman sendiri menjadi tidak mampu untuk berkhidmat sebagai askar aktif lagi. Pada saat itu, pintu bilik persalinan dibuka perlahan. Jessica masuk. Wajahnya bercampur dengan rasa bersalah dan ingin tahu. Khairul Iman segera memakai bajunya dan merenung Jessica. Jessica teragak-agak seketika sebelum membuka mulutnya. "Saya benar-benar minta maaf. Saya terlalu keterlaluan. Permohonan maaf Jessica adalah tulus." Dia kini menyadari betapa tidak beradab dan prejudisnya dia. Khairul Iman mengangguk, menerima permohonannya, namun masih ada sedikit kesedihan pada ekspresinya. Jessica bertanya dengan berhati-hati, "Kenapa? Kenapa awak sembunyikan rekod yang begitu hebat?" Khairul Iman terdiam seketika. Untuk menjawab soalan itu, dia perlu mendedahkan masa lalunya yang menyakitkan. Namun dia tidak dapat mengabaikan rasa ingin tahu Jessica yang tulus. Khairul Iman duduk di bangku, lalu perlahan-lahan membuka mulutnya. "Saya tidak mahu menjalani kehidupan sebegitu lagi." Suara Khairul Iman mengandungi rasa letih yang mendalam. Dia teringat kembali 10 tahun yang dihabiskannya dalam pasukan khas. Latihan yang berterusan, operasi berbahaya, dan situasi ekstrem di mana dia sentiasa berhadapan dengan kematian. Semua itu menjadikannya seorang askar terbaik, tetapi pada masa yang sama merampas kehidupannya sebagai manusia biasa. Khairul Iman meneruskan, "Dalam operasi terakhir, rakan seperjuangan saya ditembak oleh musuh. Saya melompat masuk ke tengah kubu musuh sendirian untuk menyelamatkannya." Suaranya sedikit bergetar. Kenangan itu masih menjadi trauma baginya. Jessica terkesiap dan mendengar ceritanya. Rasa putus asa pada masa itu terpancar dari ekspresi Khairul Iman. "Saya berjaya menyelamatkannya, tetapi saya juga cedera. Pada saat itu, saya menyadari, jika saya terus hidup begini, suatu hari nanti saya mungkin tidak akan dapat kembali." Khairul Iman berkata sambil menyentuh bahu kirinya.
Luka itu adalah punca langsung dia meninggalkan pasukan khas. Namun, ada sebab yang lebih mendalam. Dia tidak mahu lagi melakukan kerja yang mencederakan orang. Saya hanya mahu hidup biasa, mengajar anak-anak, menjalani kehidupan harian yang tenang. Jessica akhirnya dapat memahami mengapa Khairul Iman sentiasa menunjukkan sikap tenang sebegitu. Itu bukan lakonan, tetapi keikhlasan hatinya. Dia benar-benar berusaha untuk memutuskan hubungan dengan masa lalunya yang ganas dan menjalani kehidupan biasa. Air mata Jessica bergenang. Jadi, saya yang telah menyusahkan awak sebegitu. Suara Jessica dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Dia kini menyedari betapa melulu provokasi yang telah dilakukannya. Dia juga faham betapa berbahayanya memberikan penghinaan sebegitu kepada seseorang seperti Khairul Iman. Namun pada masa yang sama, dia kagum kerana Khairul Iman tidak hilang kawalan diri dalam situasi sebegitu. Khairul Iman memandang Jessica dan berkata, "Awak juga seorang askar, jadi awak fahamkan, kita semua memilih jalan ini atas sebab masing-masing." Kata-katanya mengandungi pemahaman dan rasa hormat terhadap rakan seperjuangan. Khairul Iman juga sedikit sebanyak memahami mengapa Jessica begitu agresif. Oleh sebab sifat profesion tentera, mereka cenderung untuk mengejar kekuatan dan kadang-kadang itu boleh berubah menjadi keangkuhan. Jessica mengangguk dan berkata, "Ya, saya juga sebenarnya ada kompleks." Jessica mula mendedahkan masa lalunya. Ada sebab yang mendalam mengapa dia begitu agresif terhadap orang Asia. Dia mempunyai trauma kekalahan kepada petarung Jepun dalam pemilihan wakil negara Olimpik sebelumnya. Sejak itu, prejudis terhadap orang Asia muncul, dan ia berterusan sehingga hari ini. Kedua-dua mereka bertukar cerita dan secara beransur-ansur mula memahami antara satu sama lain. Khairul Iman memahami kompleks Jessica, dan Jessica menerima masa lalu dan kini Khairul Iman. Permusuhan yang mengalir di antara mereka secara beransur-ansur hilang. Jessica bertanya kepada Khairul Iman, "Jadi, adakah awak benar-benar akan menjalani kehidupan biasa selepas ini?" Khairul Iman berfikir seketika lalu mengangguk. "Ya, itulah harapan saya." Namun, suaranya tidak cukup meyakinkan. Ini kerana kejadian hari ini telah menyebabkan perubahan dalam hatinya juga. Persoalan mula timbul sama, ada mendedahkan dirinya yang sebenar, yang telah lama dipendam adalah tindakan yang betul. Jessica sedikit sebanyak memahami perasaan Khairul Iman yang kompleks. Dia sendiri pernah mempunyai dilema yang serupa sebagai seorang askar. Kesukaran untuk hidup dengan menyembunyikan kemampuannya. "Cikgu Khairul Iman, awak seorang yang hebat, dan saya menghormati pilihan awak untuk memilih kehidupan biasa." Kata-kata tulus Jessica membuat ekspresi Khairul Iman sedikit ceria. Seolah-olah ada seseorang yang muncul untuk memahami pilihannya, yang telah lama tidak diakui oleh sesiapa. Persahabatan aneh mula bersemi di antara mereka. Pada masa itu, suara bising kedengaran dari luar bilik persalinan. Apabila mereka menyemak apa yang berlaku, pegawai-pegawai tentera Amerika yang menonton perlawanan itu sedang mencari Khairul Iman. Apakah yang mereka inginkan dari Khairul Iman? Pintu bilik persalinan diketuk. Sementara Khairul Iman dan Jessica saling berpandangan, suara sopan kedengaran dari luar. Ia adalah suara Kolonel Thompson, Komandan Pangkalan Udara Tentera Amerika. Dia meminta izin untuk bertemu dengan sopan dalam bahasa Melayu. Khairul Iman teragak-agak seketika tetapi membuka pintu. Di belakang Kolonel Thompson, ada 3 atau 4 pegawai kanan yang mengiringi. Ekspresi mereka serius tetapi tidak bermusuhan. Malah, rasa hormat terasa. Kolonel Thompson segera memberi tabik hormat kepada Khairul Iman sebaik melihatnya. Pegawai-pegawai pengiring juga melakukan perkara yang sama. Sarjan Major Khairul Iman bin Abdullah. "Kami sangat kagum dengan kemampuan yang awak tunjukkan hari ini." Kata-kata Kolonel Thompson adalah tulus. Dia telah berkhidmat dalam tentera selama 30 tahun dan telah bertemu dengan ramai anggota pasukan khas, tetapi ahli secekap Khairul Iman boleh dibilang dengan jari. Terutama kawalan diri dan pertimbangan beliau adalah luar biasa. Khairul Iman keliru. Dia tidak menjangkakan pegawai-pegawai berpangkat tinggi sebegitu akan memberi hormat kepadanya. Dia membalas hormat dengan kekok, cuba menyusun semula situasi. Jessica di sebelahnya juga memerhati dengan ekspresi tegang. Kolonel Thompson meneruskan,
Sebenarnya, kami tahu sedikit tentang latar belakang awak. Awak adalah salah seorang tokoh legenda unit operasi khas. Ekspresi Khairul Iman mengeras. Dia terkejut kerana masa lalunya sudah diketahui. Namun Kolonel Thompson melambai tangan seolah-olah ingin menenangkan kebimbangan Khairul Iman. Jangan risau, kami datang bukan untuk menyusahkan awak. Malah, kami ada cadangan Kolonel Thompson secara tak disangka mudah. Dia mencadangkan jawatan sebagai jurulatih pasukan khas gabungan Malaysia Amerika. Syaratnya juga tidak buruk. Gaji tinggi dan kedudukan stabil. Dan yang paling penting, dia boleh menumpukan hanya pada latihan, bukan operasi. Amat rugi jika orang secekap awak hanya menghabiskan masa sebagai jurulatih judo biasa. Kami ingin awak menyampaikan pengalaman dan teknik awak kepada askar-askar muda. Khairul Iman terdiam seketika. Memang cadangan yang menarik. Secara ekonomi, ia akan menjadi lebih baik dan dia juga dapat menggunakan kemampuannya dengan betul. Namun pada masa yang sama, ia bermaksud kembali ke dunia ketenteraan. Jessica mencela dengan berhati-hati. Cikgu Khairul Iman, saya rasa ini peluang yang baik. Namun jawapan Khairul Iman tidak disangka. Terima kasih atas cadangan baik Tuan, tetapi saya dengan hormat menolaknya. Kolonel Thompson dan pegawai-pegawai lain menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak menjangkakan cadangan dengan syarat sebegitu akan ditolak. Kolonel Thompson bertanya alasannya. Khairul Iman menjawab perlahan, saya sudah membuat pilihan. Mengajar anak-anak lebih bermakna bagi saya. Suara Khairul Iman penuh keyakinan. Malah, kejadian hari ini telah membuat dia lebih yakin bahawa pilihannya adalah betul. Dia tidak lagi menginginkan kehidupan yang penuh pertarungan dan persaingan. Kolonel Thompson menunjukkan sedikit kekecewaan seketika, tetapi segera menunjukkan ekspresi memahami. Begitu, kalau begitu tiada pilihan. Namun, jika awak berubah fikiran, sila hubungi kami bila-bila masa. Dia menghulurkan kad nama kepada Khairul Iman dan meminta jabat tangan. Selepas pegawai-pegawai itu pergi, Khairul Iman dan Jessica kembali berseorangan di bilik persalinan. Jessica bertanya dengan ekspresi ingin tahu. Awak benar-benar tidak menyesal? Ia adalah peluang yang sangat besar. Khairul Iman menjawab dengan senyuman tipis. Tiada penyesalan. Bagi saya, kehidupan sekarang lebih penting. Kata-katanya adalah tulus. Khairul Iman kini tahu dengan jelas apa yang sebenarnya diinginkannya. Bukan kerjaya yang gemilang atau kedudukan tinggi, tetapi kehidupan harian yang biasa tetapi penuh makna. Jessica berkata dia menghormati pilihan Khairul Iman. Dan dia menambah, dia juga telah banyak belajar. Melalui kejadian hari ini, dia sendiri telah melihat kembali prejudis dan keangkuhannya. Terima kasih kepada Cikgu Khairul Iman, saya juga rasa telah banyak berkembang. Terima kasih banyak-banyak. Kedua-dua mereka berjabat tangan dengan tulus. Kini, di antara mereka, rasa hormat bersama telah bersemi menggantikan permusuhan. Ia adalah saat di mana dua askar yang telah menempuh jalan yang berbeza akhirnya bertemu. Petang itu, Khairul Iman menyertai majlis perpisahan ringkas di kantin pangkalan. Suasana sama sekali berbeza dari pagi. Askar-askar Amerika kini memandang Khairul Iman dengan pandangan hormat. Beberapa orang mendekat dan meminta jabat tangan, menyatakan rasa hormat mereka. Jessica secara rasmi memohon maaf di hadapan semua askar Amerika. Saya ingin memohon maaf sedalam-dalamnya atas tindakan dan kata-kata saya hari ini. Cikgu Khairul Iman adalah seorang askar yang hebat dan seorang yang berpekerti mulia. Permohonannya adalah tulus dan orang yang mendengar juga dapat merasakannya. Tepukan kedengaran dan suasana berubah sepenuhnya menjadi mesra. Khairul Iman juga menyampaikan ucapan ringkas. Hari ini adalah pengalaman yang baik. Walaupun kami askar dari negara yang berbeza, saya rasa akhirnya kami adalah rakan seperjuangan yang menuju ke matlamat yang sama. Tepukan kedengaran sekali lagi atas kata-katanya. Ia adalah saat di mana tujuan asal acara persahabatan Malaysia-Amerika ini akhirnya tercapai. Semasa makan, Khairul Iman berbual dengan ramai askar Amerika. Mereka semua kagum dengan kerendahan hati dan peribadi Khairul Iman. Sikapnya yang tidak pernah berbangga, walaupun memiliki kemampuan yang begitu hebat, sangat mengagumkan. Seorang askar muda Amerika bertanya kepada Khairul Iman, bagaimana boleh jadi begitu kuat?
Khairul Iman berfikir seketika lalu menjawab, kekuatan bukanlah tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang mengalahkan diri sendiri. Dan keberanian sebenar bukanlah tentang bertarung, tetapi tentang memilih kedamaian. Kata-katanya adalah filosofis tetapi juga praktikal. Ia meninggalkan kesan yang mendalam kepada askar-askar muda itu. Mereka dapat memahami mengapa Khairul Iman begitu dihormati. Menjelang akhir majlis perpisahan, Jessica mendekati Khairul Iman. Boleh saya dapatkan nombor hubungan awak? Saya ingin terus bersahabat. Khairul Iman dengan senang hati memberikan nombor hubungannya. Dan dia juga menjemput Jessica untuk datang melawat gelanggang judonya. Persahabatan mereka seolah-olah baru bermula. Ketika meninggalkan pangkalan, Khairul Iman menoleh ke belakang. Banyak sekali yang berlaku hari ini. Dia mendedahkan masa lalunya dan mendapat kawan baharu. Dan yang paling penting, dia mendapat keyakinan bahawa pilihannya adalah betul. Namun, adakah ini semua sudah berakhir? Perjalanan sebenar Khairul Iman mungkin baru bermula lagi. Seminggu berlalu, Khairul Iman kembali mengajar anak-anak di pusat latihan judo kecil di Ceras, di permukaan. Semuanya sama seperti dulu, namun ada sesuatu yang berubah. Ketenangan dan keyakinan yang tidak ada sebelumnya terpancar dari ekspresi Khairul Iman. Anak-anak tidak tahu apa-apa tentang kejadian di pangkalan tentera Amerika itu. Bagi mereka, Khairul Iman tetaplah cikgu judo yang mesra dan baik hati. Namun, di kalangan komuniti judo, kejadian hari itu sudah tersebar sebagai kabar angin. Beberapa tok guru rakan sejawat juga bertanya Khairul Iman dengan rasa ingin tahu. Khairul, awak benar-benar dari pasukan khas ke? Apabila tok guru bertanya dengan berhati-hati, Khairul Iman mengangguk dengan tenang. Tiada lagi sebab untuk menyembunyikan, dan dia tidak mahu menyembunyikannya. Namun dia tidak menceritakan butiran lanjut. Dia berfikir bahawa masa lalu hanyalah masa lalu. Petang itu, seorang tetamu istimewa melawat gelanggang judo Jessica. Dia memakai pakaian biasa, tetapi masih kelihatan gagah. Anak-anak melihatnya dengan penuh rasa ingin tahu kerana seorang kakak warga asing yang tinggi. Selamat tengah hari, Cikgu Khairul Iman. Bahasa Melayu Jessica telah banyak meningkat dalam seminggu. Jelas dia telah belajar secara khusus. Khairul Iman menyambutnya dengan senyuman. Jessica mengajar anak-anak beberapa perkataan Inggris mudah. Anak-anak segera mesra dengannya. Terutama gerakan judo asas yang ditunjukkan Jessica mendapat minat besar daripada anak-anak. Tekniknya memang hebat. Selepas kelas berakhir, Khairul Iman dan Jessica duduk di sebuah kafe kecil berhampiran gelanggang judo. Jessica menceritakan tentang apa yang berlaku selepas itu. Dia berkata suasana di pangkalan telah berubah sepenuhnya. Terutama persepsi terhadap Malaysia telah banyak bertambah baik. Terima kasih kepada awak. Bukan sahaja saya, tetapi ramai orang telah berubah. Kata-kata Jessica adalah tulus. Dia sendiri telah mengalami banyak perubahan sejak hari itu. Apabila berinteraksi dengan orang dari negara lain, dia menjadi lebih berhati-hati dan berusaha untuk tidak berprasangka. Khairul Iman bertanya kepada Jessica, "Bagaimana sekarang? Sudah sedikit lega ke?" Jessica mengangguk dengan senyuman tipis. "Ya, sangat lega. Sebenarnya, mungkin selama ini saya terlalu keras." Dia berkata, selepas bertemu Khairul Iman, dia menyadari bahawa seorang askar juga tidak boleh kehilangan sisi kemanusiaannya. Dia juga belajar bahawa kekuatan dan kelembutan boleh wujud bersama. Kedua-dua mereka berbual tentang hal masing-masing dan meluangkan masa. Khairul Iman menceritakan kepada Jessica tentang anak-anak yang dia ajar. Ada anak yang pada mulanya pemalu tetapi kini menjadi yakin. Ada juga anak yang banyak masalah tetapi sedang berubah melalui judo. Jessica kagum mendengar cerita-cerita itu. Awak benar-benar melakukan kerja yang bermakna. Senyuman puas terukir di wajah Khairul Iman. Saat-saat seperti ini lebih berharga baginya daripada mana-mana pingat. Menyaksikan anak-anak membesar, itulah kepuasan sebenar yang ditemuinya. Jessica bertanya dengan berhati-hati, "Adakah ada saat-saat awak menyesal?" Khairul Iman berfikir seketika lalu menjawab, "Kadang-kadang ada, tetapi setiap kali saya melihat anak-anak, saya menjadi yakin bahawa saya telah membuat pilihan yang betul." Suaranya tidak goyah, Khairul Iman kini benar-benar yakin dengan jalannya.
Dia merasakan keagungan masa kini lebih besar daripada kegemilangan masa lalu atau kemungkinan masa depan. Apabila hari mula gelap, kedua-dua mereka keluar dari kafe. Jessica perlu kembali ke pangkalan. Sebelum berpisah, dia berkata kepada Khairul Iman, "Cikgu Khairul Iman, awak benar-benar seorang yang kuat. Jauh lebih kuat dari saya." Khairul Iman menggelengkan kepala dan menjawab, "Tidak, kita masing-masing kuat dengan cara yang berbeza." Jessica sangat bersetuju dengan kata-katanya. Dia kini dapat memahami bahawa kekuatan mempunyai pelbagai bentuk. Bukan hanya menumpaskan musuh itu kekuatan, tetapi berjalan di jalan sendiri dengan gigih juga kekuatan. Kedua-dua mereka berjabat tangan hangat lalu berpisah. Jessica berjanji akan datang melawat gelanggang judo secara berkala. Khairul Iman juga berkata dia sentiasa dialu-alukan. Kini mereka menjadi sahabat sejati. Malam itu, Khairul Iman melihat keluar tingkap di bilik sewa kecilnya. Lampu-lampu bandar berkelipan. Seminggu yang lalu, pada waktu yang sama, dia juga berdiri di tingkap ini. Namun perasaan kini sama sekali berbeza. Khairul Iman mengeluarkan buku kecil yang tersembunyi di bawah pantalnya. Dia perlahan-lahan membuka buku kecil itu, yang telah lama tidak dilihatnya. Di dalamnya, terdapat catatan tentang zaman perkhidmatannya dalam tentera. Operasi yang berjaya, rakan seperjuangan yang diselamatkan, dan senarai pingat yang diterima. Namun kini catatan itu tidak lagi menyusahkannya. Malah, dia berasa bangga kerana dia menyedari bahawa semua pengalaman itu telah membentuk dirinya sekarang dan menjadi asas kepada apa yang dapat dilakukannya sekarang. Khairul Iman menulis kata-kata baru di halaman terakhir buku kecil itu. Misi baharu bermula. Matlamat, mengajar kekuatan sebenar kepada anak-anak. Kadar kejayaan belum dapat ditentukan, tetapi tidak akan menyerah. Dan dia menulis tarikh, lalu menutup buku kecil itu. Kini dia mempunyai misi baharu. Misi untuk memupuk hati anak-anak dengan kasih sayang dan kesabaran, bukan menumpaskan musuh dengan senjata atau pisau. Keesokan paginya, Khairul Iman datang ke gelanggang judo lebih awal dari biasa. Ada masa sebelum anak-anak tiba, jadi dia bersenam sendirian. Bukan latihan yang ganas seperti dulu, tetapi gerakan yang tenang dan meditatif. Pada masa itu, pintu gelanggang judo dibuka dan Kenta masuk. Kenta, seorang pelajar tingkatan 2, baru-baru ini semakin membesar dan tinggi. "Cikgu, awal betul." Kenta pun awal juga. Kenta duduk di sebelah Khairul Iman, lalu bertanya dengan berhati-hati, "Cikgu, awak benar-benar buat perkara hebat dalam tentera ke? Kabar angin nampaknya sudah tersebar di kalangan anak-anak." Khairul Iman berfikir, seketika lalu berkata kepada Kenta, "Kenta, yang benar-benar hebat itu bukan tentang mengalahkan orang lain. Ia tentang mengalahkan diri sendiri dan membantu orang lain." Kenta mengangguk dan bertanya, "Jadi cikgu sekarang sedang mengalahkan diri sendiri ke?" Khairul Iman menjawab dengan senyuman tipis, "Setiap hari saya berusaha, dan kamu semua membantu saya dalam usaha itu." Kenta tidak dapat memahami sepenuhnya makna kata-kata itu, tetapi dia merasakan ia adalah sesuatu yang penting. Dia semakin menghormati Cikgu Khairul Iman. Kelas pagi bermula. Anak-anak dari pelbagai usia, dari 8 hingga 15 tahun, memenuhi gelanggang judo. Khairul Iman merenung anak-anak itu, merasakan rasa syukur sekali lagi. Kerana adanya anak-anak ini, kehidupannya mempunyai makna. "Baiklah, hari ini mari kita belajar teknik baharu." Suara Khairul Iman penuh dengan semangat. Dia tidak hanya mengajar anak-anak teknik judo semata-mata. Dia mengajar cara mengatasi kesukaran bersama, cara menghormati antara satu sama lain, dan apakah kekuatan sebenar. Waktu rehat tengah hari, Khairul Iman merenung jalur gemilang yang tergantung di satu sudut gelanggang judo. Jalur gemilang itu lusuh, tetapi masih gagah. Dia berfikir ia seperti dirinya sendiri. Tidak gemilang, tetapi diam-diam menjalankan peranannya di tempatnya. Petang itu, tetamu yang tidak dijangka datang lagi. Kolonel Thompson. Dia datang sendirian, memakai pakaian biasa. Khairul Iman terkejut dan menyambutnya. "Tuan, ada apa?" Kolonel Thompson menjawab dengan senyuman tipis. "Saya cuma ingin melihatnya sekali. Kerja apa yang awak lakukan?" Dia menonton kelas anak-anak dan kagum. Dia melihat sosok pendidik sejati dalam cara Khairul Iman berinteraksi dengan anak-anak. Bukan sekadar menyampaikan teknik,
tetapi memupuk pribadi. Selepas kelas berakhir, Kolonel Thompson berkata kepada Khairul Iman, "Sekarang saya yakin pilihan awak adalah betul. Awak sedang memupuk askar-askar sejati di sini." Khairul Iman sangat bersetuju dengan kata-katanya. Membantu setiap anak untuk menjadi orang dewasa yang hebat di masa depan. Itulah pertempuran baharunya. Apabila waktu senja, Khairul Iman membersihkan gelanggang judo, bersedia untuk menamatkan hari. Hari ini juga adalah masa berharga yang dihabiskannya bersama anak-anak. Setiap hari adalah cabaran baharu, tetapi cabaran itu menjadikannya lebih kuat. Khairul Iman berdiri di hadapan cermin, merenung dirinya. Dirinya di cermin masih kelihatan biasa. Namun ada sesuatu yang berbeza di sorotan matanya. Damai tetapi teguh, lembut tetapi tidak goyah. Malam itu, Khairul Iman menghantar mesej kepada Jessica. "Hari ini pun hari yang baik. Awak pun semoga malam yang baik." Segera Jessica membalas, "Saya juga. Esok pun semangat." Khairul Iman tersenyum dan meletakkan telefon bimbitnya. Kini dia mempunyai sahabat yang boleh dipercayai. Mereka menempuh jalan yang berbeza, tetapi mempunyai hati yang sama. Di luar tingkap, bintang-bintang bersinar. Khairul Iman merenung bintang-bintang itu dan berfikir, seperti bintang-bintang itu, dia juga bersinar dengan tenang, tidak gemilang, tetapi terus memancarkan cahaya di tempatnya. Khairul Iman bin Abdullah, bekas Sarjan Major Unit Operasi Khas ATM, kini seorang jurulatih judo biasa di pusat latihan kecil di Ceras. Kisah sebenar beliau mungkin baru bermula, sebuah legenda baharu yang akan dibina bersama anak-anak.